akhbarani ibnu Abi Anas maula at-Taymiyyin anna abahu haddathahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus samai wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ini hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laythi daripada Uqail, daripada Ibnu Syihab. Dia berkata telah mengkhabarkan kepada saya Ibnu Abu Anas maula at-Taymiyyin, bahawa bapaknya menceritakan kepadanya bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu Jahannam ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Allahu Akbar. Ini ikhwan, lagi satu hadis yang berada di bawah tajuk yang kita baca tadi. Tajuk apa? Tajuk tentang Ramadan itu bulannya mulia, bulannya hebat. Ini satu daripada ta'zim li hurmatihi, cara Allah memuliakan dan membesarkan bulan Ramadan. Tadi kita jumpa hadis Hadis Bukhari kata dibuka pintu-pintu syurga. Satu. Lepas tu kita tambah dengan hadis Muslim, dibuka pintu-pintu rahmat. Hadis ni pula kita baca disebut lagi apa dia? Dikatakan iza dakhala syahrul Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, futihat, maka dibuka abwabus samai, ke semua pintu-pintu langit. Allahu Akbar. Dibuka pintu-pintu langit. Abwabus samai, dibuka pintu-pintu langit. Lepas tu wa ghulqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu-pintu Jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan diikat segala syaitan. Allahu Akbar. Tadi dibuka pintu rahmat, dibuka pintu syurga. Yang ni dibuka pintu langit, ditutup pintu Jahannam, dan dirantai segala syaitan. Allah bagi 5 kelebihan dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala yang maha mengetahui di atas kurnia dan ikhwan. Ada tengok dalam surah Al-A'raf, tak silap saya, dalam surah Al-A'raf, antara ayat 40-41, Allah guna perkataan innal ladzina kafaru Allah kata innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Daripada Al-A'raf 40-41 begitu. Allah kata innal ladzina kazzabu bi ayatina,
Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, tak percaya dengan ayat kami, wastakbaru anha, dan dia menunjuk sifat sombong, sifat takabur dengan ayat kami. Orang ni kalau mati, kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, kami tidak akan buka kepada dia satu pun pintu langit untuk terima roh dia. Allahu Akbar. Sehingga kata Allah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga kan kalau unta boleh masuk dalam lubang jarum pun kami tak buka pintu langit dekat dia. Allahu Akbar. Dosa membohongi Allah, dosa sombong dengan ayat Allah terlalu besar. Bila orang tu mati, roh dia diangkat naik ke langit, tak buka pintu langit. Dikatakan kepada dia, bolehkah unta masuk dalam lubang jarum? Kalau dia kata tak boleh, maka demikian tak boleh. Kami tak akan buka pintu langit untuk hang. Susahnya nak dibuka pintu langit untuk orang yang tak beriman pada Allah. Tetapi ikhwan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka semua pintu langit untuk terima roh manusia. Allahu Akbar. Antum bayang kalau ada orang mati dalam bulan puasa ni, pintu langit dibuka dengan kita dah baca tadi doa semayang mayat tadi. Allahu Akbar. Kita puasa berapa bulan lah? Hari ni hari 26. Kemarin 25. 24 lah kita puasa 24. Masa 17 hari bulan hari tu, ada satu sahabat macam ayah angkat saya lah. Saya kalau pergi ke Taiping, dulu saya ada kelas di kawasan Taiping, di sebelah simpang, di Masjid Seri Kota, Masjid Taman Seri Kota. Kalau saya pergi ke sana, daripada makan saya, minum saya, tempat tidur saya, semua serba-serbi. Inilah orang yang bernama Haji Busu. Dialah yang akan jaga semua. Saya, keluarga saya, dia cukup ambil berat Pakcik Busu dengan Makcik Wan. Tadi saya tengok mesej masuk, mungkin daripada menantu Pakcik. Menantu Pakcik kata Pakcik Busu meninggal pada 17 April. 17 April. Saya katakan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر. Pakcik Busu. Pakcik Busu kanser. Pakcik Busu ada kanser. Orang hidup di atas kebaikan, selalu fikir untuk buat baik. Allahu Akbar. Jasa Pakcik Busu dengan jasa Makcik Wan, hanya Allah Ta'ala lah yang membalasnya pada keluarga saya, pada diri saya dan keluarga saya. Sejak daripada awal saya pergi ke Taman Seri Kota, ke Masjid Seri Kota, mereka lah orang yang mengambil saya buat keluarga angkat mereka. Sangat terhutang jasa dengan mereka. Tak silap saya pernah bawa Pak Hamid pergi rumah mereka dengan kawan-kawan saya yang lain. Allahu Akbar. Orang yang duduk Taman Seri Kota tu, ikhwan, orang baik-baik belaka.
sangat baik-baik belaka. Terutama yang datang ke kelas saya, yang saya kenal tapi saya tak ingat nama. Allahu Akbar. Antum cuba bayang kalau orang itu meninggal dalam bulan Ramadan, ditutup pintu jahanam, dibuka pintu-pintu syurga, dibuka pintu-pintu rahmat, dibuka pintu langit dan dirantai segala syaitan. Allahu Akbar. Betapa rahmatnya ikhwan, betapa rahmatnya. Atas sebab apa dia mati itu tak penting. Dia mati kerana COVID-19 ke, dia mati kerana jantung ke, tak penting. Tapi dia mati dalam suasana yang macam ni. Allahu Akbar. Tambah pula dia mati tu, kena pula dia mati tu hari Jumaat. Dia mati hari Jumaat. Bukan dia masuk kubur hari Jumaat. Hari dia mati. Nyawa dia keluar tu hari apa? Hari Jumaat. Itu cukup penting. Jasad dia masuk dalam tanah hari apa? Tak penting. Hari ruh dia keluar daripada jasad tu hari apa? Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi pada Syahrul Azim ini, Syahrul Majid ini, begitu punya banyak kurnia Allah Ta'ala. Ditutup pintu neraka. Dan antum tahu di antara benda yang kita kena mengharap pada Allah Ta'ala supaya Allah selamatkan kita daripada apa? Daripada dua benda besar ni, apa dia? Gangguan syaitan dan neraka. Tadi 5 perkara kita kena harap Tuhan bagi. Ni 2 perkara kita kena harap Tuhan selamatkan kita. Apa dia? Daripada neraka dan gangguan syaitan. Kerana gangguan syaitan inilah ikhwan manusia sampai ke neraka. Kerana gangguan daripada iblis dan syaitan inilah manusia terkena murka Tuhan. Maka 2 benda besar ni Allah Ta'ala bagi kat kita dalam bulan puasa. Ditutup pintu neraka. Dan diikat segala syaitan. Imam Nawawi kata apa ikhwan? Imam Nawawi kata dalam hadis tadi digunakan dalam hadis Muslim diguna perkataan iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatu syayatin. Ini dalam riwayat Muslim juga daripada Abu Hurairah. Apabila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka, wa suffidati syayatin. Itu dalam riwayat Muslim. Suffidati syayatin. Dalam riwayat Bukhari dia kata sulsilati syayatin. Dibelenggu. Sama ada suffidat ataupun sulsilati syayatin, makna dia sama. Nawawi kata maksud dia apa dia? Liyamtana'u min iza'il mu'minin. Allah rantai setan ni, apa dia? Nawawi terjemah dengan makna liyamtana'u, supaya terhalanglah setan daripada menyakiti para mukmin dan dia mengacau para mukmin. Pasal itu dia dirantai. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan ikhwan, bila datang bulan Ramadan, kalau saya boleh guna bahasa kita bercakap, orang Penang kata apa dia? Setan jam. Dia jam. Oh, dia kata mai pula bulan puasa. Dia menghadapi 1001 halangan. Na izail mu'min, izail mu'minin, nak sakiti orang beriman. Dan nak melakukan suatu tahwish kepada orang beriman, tipu daya ke, nak buat suatu perkara-perkara yang menyelewengkan orang beriman ni, dia sangat susah daripada tahwishi alaihim. Dia susah nak buat, maka dia jadi kacau. Maka Allah Ta'ala halang syaitan. Allah Ta'ala halang syaitan dengan halangan yang sangat kuat, sehingga diguna perkataan sufidati syayatin, dibelenggu, macam terbelenggu depa ni, terikat depa ni. Oh subhanallah ikhwan. Jadi ruang-ruang dia nak kacau kita tu sangat-sangat susah, sangat-sangat payah. Imam Tirmizi juga dalam hadis Abu Hurairah,
Imam Tirmizi menghasankan hadis ni. Imam Tirmizi bawa hadis, bila masuk aja bulan puasa, Nabi sebut, Nabi kata apa dia? Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari daripada bulan puasa ni, Allah Ta'ala sediakan penyeru. Allah Ta'ala sediakan kepada kita ni malaikat yang menyuruh kita. Malaikat kata, ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang nak melakukan kebaikan, teruskan. Wahai orang-orang yang nak melakukan kejahatan, stop. Walillahi utaqa'u minan nari. Dan bagi Allah Ta'ala itu setiap hari melepaskan orang daripada api neraka. Nabi kata seruan ini berlaku, Nabi kata wazalika kulla lailah. Setiap malam daripada Ramadan seruan itu berlaku. Allahu Akbar ikhwan. Sangat dahsyat. Maka inilah suatu bulan yang kita baca dalam hadis-hadis, kita sangat kagum ikhwan dengan luasnya kurnia Allah kepada kita ikhwan. Sangat luas kurnia Allah. Sehingga kan Anas bin Malik kata apa ikhwan? Anas bin Malik kata dalam hadis Ibnu Majah, hadisnya hasan. Nabi kata, inna minan nasi nasan mafatiha li khairi maghaliqa li syarrin. Nabi kata sesungguhnya daripada manusia ni, Nabi kata ada dua kumpulan. Satu, manusia yang dia ini sebagai mafatih lil khairi, dia pegang kunci kebaikan, dia buka kebaikan. Dan ada manusia, Nabi kata, mafatih li syarri, dia memegang kunci membuka kejahatan. Tak kira luar Ramadan atau datang Ramadan, dua manusia ni akan ada. Satu, dia itu sebagai mafatih, dia sebagai kunci. Kebaikan itu tertutup, dia kunci, dia pergi buka sampai orang dapat kebaikan. Dan lagi satu, kebaikan itu terbuka, dia ini sebagai maghaliq, dia sebagai penutup kebaikan supaya orang tak dapat kebaikan. Atau tengok Nabi kata apa? Nabi kata fatuba liman ja'alallahu mafatiha lil khairi mafatihal khairi ala yadayhi. Nabi kata fatuba, Nabi kata beruntunglah, bahagialah. Siapa dia? Liman ja'alallah, siapanya Allah Ta'ala jadikan dia, siapa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala miftahal khairi, kunci kebaikan itu, yadaihi, di atas tangan dia. Nabi kata fatuba, dia bahagia. Bahagialah orang dia menjadi pembuka pada kebaikan. Nabi kata wawailun, Nabi kata celakalah, binasalah, tak akan senang dunia akhirat. Liman ja'alallahu, bagi siapa yang Allah Ta'ala jadikan miftah syarri, dia sebagai anak kunci yang membuka kejahatan, yadaihi, ala yadaihi, di atas tangan dia. Maka Nabi kita dia celaka. Wailun ni maksud dia celaka sungguh ikhwan, binasa, tak bahagia dunia dan akhirat. Maka ikhwan, dengan kurnia Allah Ta'ala yang sangat banyak ni, kita boleh meletakkan diri kita tang manakah kita nak letak diri kita. Yang penting ikhwan, kita baca dua hadis ni, kita dapat satu gambaran. Apa dia? Allah Ta'ala menghiasi bulan Ramadan ini sebagai tanda kehormatan bulan Ramadan. Apa Allah Ta'ala bagi pada bulan Ramadan? Hadis yang nombor 3 kita baca tadi. Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu syurga. Itu dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, dibuka pintu rahmat. Lepas tu dalam riwayat Bukhari yang kita baca ni lagi, apa dia? Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka, pintu jahanam, dirantai segala syaitan. Kesemua ni Tuhan buat untuk apa ikhwan? Untuk menunjukkan sebagai alamat Ramadan dah masuk, dan itu sebagai petanda kehormatan dan keagungan yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi
bulan Ramadan ini bulan yang mesti dihormati. Oleh diri orang yang berpuasa, dia kena hormat diri dia kena hormat perintah Tuhan dan suasana yang ada dalam bulan Ramadan. Mesti dihormati. Siapa-siapa yang tidak menghormati bulan Ramadan, dia berdosa besar. Yang kedua, ikhwan, pelajaran kita dapat daripada hadis ini, ikhwan, apa dia? Bulan Ramadan, Allah sentiasa menyuruh malaikat menyeru supaya kita melakukan kebaikan. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang buat kebaikan, datang, teruskan kebaikan kamu. Jangan kita jam, kita down. Ikhwan, manusia ni ada orang dia tak boleh hidup kalau tak buat baik. Sebagaimana ada orang dia tak boleh hidup kalau tak buat jahat. Lepas tu ada orang bila dia tak buat jahat, kok mana pun jahat dia kena buat walaupun dengan kata sikit ke orang. Sebagaimana ada orang dia tak boleh hidup tanpa kebaikan. Kalau antum suruh dia jangan buat baiklah, dia menangis dia. Maka Allah kata, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang nak pada kebaikan, teruskan. Wahai orang yang nak melakukan kejahatan, stoplah. Allah Ta'ala membebaskan daripada neraka ini banyak hamba-hamba dia. Dan itu berlaku tiap-tiap malam, suruhan itu berlaku. Jadi ikhwan, dalam dua hadis yang kita baca itu menerangkan tentang kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada bulan Ramadan, dan jiwa kita kena melihat Ramadan seperti mana apa yang ada dalam hadis. Jiwa kita kena melihat Ramadan seperti mana ada dalam hadis. Dan saya juga sebut tadi, para ulama kata pada kita 5 perkara yang kita kena ada dalam diri kita. Kita mesti mengharapkan rahmat Allah, kita mesti mengharapkan keampunan Allah, kita mesti mengharapkan keredaan Allah, kita mesti mengharapkan syurga Allah, dan kita mesti mengharapkan melihat wajah Allah dalam syurga. Dan 2 benda kita kena mengharapkan Allah lindung kita daripada keduanya. Satu, daripada gangguan syaitan selama kita hidup sampai kita terkena murka Allah. Dan yang kedua, kita minta Allah lindung kita daripada Jahannam, daripada azab nerakanya sangat dahsyat. Dengan datangnya bulan Ramadan, semua kesempatan itu diletak di hadapan kita, ikhwan. Maka terpulanglah pada kita untuk menjadi orang yang membuka kebaikan atau menutup kebaikan, membuka kejahatan, menutup kebaikan. Na'udzubillah. Bahagialah kita kalau di tangan kita ini pembuka kebaikan. Nabi kita, celakalah orang itu kalau dia sebagai penutup kepada kebaikan. Kita ni kena ingat satu benda, ikhwan, akhirnya kita akan balik bertemu Allah. Allah kata, wa man ya'tihi mu'minan, wa man ya'tihi mu'minan. Siapa yang datang kepada Allah dengan beriman, qad amila salihati, dan dia melakukan amal yang saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula. Di hari akhirat Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka ini derajatnya sangat tinggi. Apa dia? Syurga Allah. Datang kepada Allah dengan beriman dan amal saleh, Allah bagi darajatul ula, kedudukannya tinggi di sana. Ikhwan, semoga kita mendapat kurnia Allah semua ni. Semoga kita mengharap kurnia Allah ke semua ini. Saya teringat soalan yang dikemukakan oleh Datuk Razak kita daripada kampung Idaman, Pandamaran, Kelang. Datuk Razak dengan makcik, semoga sihat, semoga diberkati Allah. Semoga Allah melapangkan urusan makcik, menurunkan ketenangan dan sakinah untuk makcik. Semoga Allah memberkati makcik. Allah memberi kepada makcik kebaikan-kebaikan di atas ujian yang Allah berikan, juga kepada menantu makcik Datuk Razak. Datuk Razak, soalan. Ada negeri zakat fitrah dia RM7. Kadang ada RM12, ada RM21. Kadang satu negeri ada tiga harga zakat fitrah. So kita yang nak ambil yang mana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Buku yang kata hidup macam kita ni lah, macam saya ni lah, zakat fitrah kita jatuh pada anggaran yang wajib itu RM7. RM7 itu adalah angka yang paling wajib untuk kita. So kita keluarkan zakat fitrah RM7 mewakili secupak beras itu, maka terangkatlah kewajipan. Macam gaji kita lagu ni 3,000 ke bawah.
maka RM7 itu munasabah. Tapi kalau kita keluarkan RM12, yang tu orang panggil kita menambahkan kebaikan dalam suatu kefarduan yang kita lakukan. Yang diwajibkan kepada kita RM7, tapi kita nak bagi RM12, itu adalah ziyadah, tambahan kebaikan yang kita buat, pasti ada pahala. Tapi kalau kita makan beras RM7, kita nak keluar zakat fitrah RM21 satu kepala, boleh. Tapi yang tu nama dia, kita memilih pagi raya makan roti kering. Pasal satu kepala dah RM21, kena anak 5, makan roti kering lah pagi raya. Bagi orang yang makan basmati, beras basmati, dia makan beras basmati, dia jaga kesihatan dia, tiba-tiba mai zakat fitrah, dia cari yang RM7, maka itu dia telah melakukan suatu penyelewengan. Maka dia kena bayar zakat fitrah di atas beras basmati. Mungkin RM12 satu itu ataupun RM21. Tapi orang yang macam kita ni, maka RM7 itu adalah kewajiban dan kita bayar RM7, kita selesai. Semoga Allah merahmati sahabat kita yang tanya dengan soalan ini dan merahmati kita semua ikhwan dalam bulan yang besar ini dengan rahmat hujan pula turun ni, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sentiasa digembirakan oleh orang. Saya gembira hari ni pasal apa? Pasal Kak Poh kata saya smart. Kak Poh kata saya smart. Saya sangat gembira lah. Pasal orang lain tengok kita selekeh. Kak Poh bila kata smart. Thank you Kak Poh. Kak Poh dengan Abang Azhar. Terima kasih kerana mengikuti Kak Poh. Semoga kita berjumpa lagi untuk hadis yang ke-5 dan ke-6 insya-Allah ikhwan. Wa ila liqa. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.